Bersukan bagus untuk kesihatan, namun ada kalanya seseorang pemain itu akan mengalami kecederaan semasa latihan ataupun semasa perlawanan dan mereka memerlukan rawatan untuk pulih. Jika seseorang ditimpa kemalangan ataupun kecederaan sama ada semasa bersukan ataupun di tempat kerja, ia memerlukan rawatan untuk pulih. Apakah rawatan yang sesuai? Keratan akhbar yang bertajuk Fisioterapi Bantu Pesakit Kembali Normal. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita belajar Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Rawatan Fisioterapi. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini ada dua. Yang pertama, cikgu mengharapkan murid dapat membaca teks dengan intonasi yang betul. Yang kedua, murid dapat merujuk kamus dan media elektronik untuk mencari makna, sebutan, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat berdasarkan kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran membaca. Mari kita pahami maklumat yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Rawatan Fisioterapi. Izzah dan ayahnya Encik Faizal menemani datuknya membuat rawatan fisioterapi di hospital. Izzah menolak kerusi roda datuknya. Datuknya akan menjalani rawatan rehabilitasi untuk merawat penyakit saraf. Rawatan fisioterapi ini akan dijalankan oleh juru pulih anggota yang terlatih. Datuk Izzah dirawat menggunakan alatan eloterapi, iaitu mesin sautif terapi. Juru pulih anggota itu membaca manual alatan sebelum memulakan rawatan. Rawatan itu telah mengurangkan kesakitan datuknya. Juru pulih anggota juga menggunakan alat terapi ultra bunyi untuk mengesan tindak balas saraf Datuk Izzah. Di bilik lain, Izzah melihat beberapa orang juru pulih anggota memberikan rawatan senaman terapeutik kepada pesakit. Pesakit dibantu untuk melakukan pergerakan ringan dan berintangan. Terdapat juga pesakit yang diberi rawatan terapi manual seperti terapi manipulasi tisu lembut. Pesakit yang tidak mampu bergerak dibantu untuk melakukan senaman fasis. Setelah selesai rawatan, Izzah dan ayahnya membawa datuknya berjumpa dengan doktor. Doktor tersebut menerangkan cara rawatan hidroterapi. Menurut beliau, rawatan itu boleh dilakukan di hospital tertentu atau pusat perkhidmatan fisioterapi swasta. Izzah bertuah kerana dapat mengetahui maklumat tentang rawatan fisioterapi. Dia sedar bahawa petugas kesihatan mempunyai tanggungjawab yang besar. Seterusnya, maklumat yang berkaitan dengan rawatan fisioterapi. Dan sedikit maklumat untuk murid-murid berkaitan dengan apa yang dikatakan juru pulih anggota. Juru pulih anggota juga dikenali sebagai pegawai pemulihan perubatan fisioterapi dan juru pulih perubatan fisioterapi. Jadi untuk makluman murid-murid, bukan semua orang sesuka hati boleh membantu seseorang pesakit. Ada penyakit tertentu yang memerlukan seseorang itu ada lesen, ada kemahiran baru boleh membantu. Kita bimbang, ibarat macam ada peribahasa mengatakan seperti tikus membaiki labu. Bukan semakin baik, semakin rosak. Sama juga, kalau seseorang tu sakit dan sebagainya, kita perlu berjumpa doktor, mendapat khidmat nasihat dan berjumpa dengan pakar, khususnya yang berkaitan dengan fisioterapi. Baru kita boleh membantu seseorang. Kita sekadar membantu, bukan memberikan rawatan. Mereka itu ada kemahiran. Latihan pada hari ini, murid dikenaki merujuk kamus untuk mendapatkan maklumat ataupun makna perkataan-perkataan yang disenaraikan ini. Sama ada kamus dewan online ataupun kamus manual. Jadi, boleh mula mencari maklumat tersebut. Mari kita bincang apakah makna-makna perkataan seperti yang disenaraikan. Nombor 1, saraf, iaitu urat atau tisu atau saraf yang menghubungkan otak. Kedua, fisioterapi, rawatan terhadap seseorang yang mengalami kelumpuhan atau gangguan saraf. Yang ketiga, elektroterapi, iaitu penggunaan tenaga elektrik sebagai rawatan perubatan. Tengok, bukan saja kereta elektrik, motosikal elektrik. Tengok, elektrik juga telah digunakan untuk rawatan perubatan. Yang keempat, manual. Manual kalau ikut dalam tika ada dua. Satu manual, kaedah biasa dalam merawat pesakit sendi ataupun tulang. Kaedah biasa, kaedah manual.
Kalau orang dulu mendapatkan rawatan, jumpa bomoh, tok pawang dan sebagainya. Yang kedua, manual yang kedua berkaitan dengan apa? Buku panduan. Kita beli sesuatu, macam kamu beli telefon bimbit dan sebagainya, mesti ada macam mana kita nak menggunakan alatan tersebut. Jadi ada buku panduan dipanggil. Ya. Yang kelima, ultra bunyi. Gelombang suara dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada had atas pendengaran manusia. Yang keenam, terapeutik, iaitu rawatan yang memberikan ketenangan. Yang ketujuh, hidroterapi, kaedah rawatan di mana air digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Kalau kamu perhatikan, kalau dalam perlawanan bola sepak dan sebagainya, jika berlaku kecederaan kecil dan sebagainya, pakar fisioterapi akan menggunakan ketulan ais sebagai salah satu kaedah rawatan. Itu antara untuk menghilangkan rasa sakit. Yang terakhir, swasta, iaitu badan perniagaan yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kita pergi ke hospital, ada dua, hospital swasta, hospital kerajaan. Hospital kerajaan biasanya kalau bayarannya lebih murah lah, kadang ada kalanya RM1. Kalau hospital swasta ni puluhan ribu ringgit. Sama juga klinik kerajaan, klinik swasta. Sebagai kesimpulan, berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini iaitu rawatan fisioterapi. Ada kalanya malang tidak berbau. Jika kita ditimpa kemalangan ataupun kecederaan, kita perlu mendapatkan rawatan. Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu penyakit ataupun kecederaan yang kita alami itu akan pulih dengan sendirinya. Kita kena berusaha. Sebab kata pepatah, usaha itu tangga kerjayaan. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Selamat Hari Raya semua. Bye.